Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini untuk kita teruskan lagi sesi kita keindahan bahasa Al-Quran Karim. Jadi tuan-puan, pada minggu lepas kita dah berhenti pada ayat muka surat yang ke, ada siapa-siapa yang ingat? Ayat 251. Muka surat 251 Last sekali tu dekat surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Okey, baik. Kita dah baca penggahan yang kedua dah baca sebenarnya kan? Okey, saya teruskan insya-Allah. Okey. Okey, baik, saya teruskan ni insya-Allah. Kita teruskan lagi perenggan yang kedua terakhir dia. Okey, dekat sini wa yajurruna hadha ta'biru ila tashabuh wal ikhtilaf fi ta'biri 'anil jaza. Okey, bila kita dah masuk ayat dalam surah Al-Insan tadi tu, maka ayat ni, ungkapan ini dibawa kita kepada perbincangan tasyabuh wal ikhtilaf ni pada ungkapan berkenaan dengan jaza, balasan Allah Azza wa Jalla. Idh huwa murtabitun bima nahnu fihi irtibatan wathiqan. Yang mana ia berkait dengan apa yang kita sedang bincangkan, sangat berkait rapat dia. Kerana apa? Fahuwa ikhtalul alfaz ikhtiaran daqiqan. Kerana Al-Quran memilih lafaz-lafaz dengan sangat teliti dan sangat menakjubkan dalam ungkapannya bagi setiap kategori manusia. Ya? Contoh, kita perhatikan dalam surah Ar-Rahman, bila Allah sebutkan tentang syurga Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takutkan pertemuan Tuhannya, dia akan dapat dua syurga. Ya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat apakah lagi kamu berdua, ataupun nikmat Tuhanmu yang manakah lagi kamu berdua dustakan? Zawata afnan, ya. Dan Allah sebutkan jannatan ini adalah pelbagai-bagai. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut dua bahagian, ya, dua syurga di atas dan ada dua syurga di bawah. Yang ini kita pernah masuk sebenarnya surah Ar-Rahman ni. Cuma mungkin kita boleh bacalah sikit, insya-Allah. Fa anta tara, dan anda perhatikan bahawa annahu dzakara naw'aini minal jinan, bahawa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua jenis daripada syurga. Sebahagian daripadanya, ya, lebih tinggi daripada sebahagian yang lain. Contoh, Allah sebut fadzakaral jinan al-ulya awalan. Lalu Allah sebutkan dulu syurga yang tertinggi terlebih dahulu, summa qala, kemudian barulah Allah sebut syurga yang di bawah, iaitu amin dunihima jannatan, dan di bawah dua syurga itu ada dua syurga yang lain. Iaitu aqallu manzilatan minhuma, iaitu syurga yang disebutkan pada ayat yang ke-62 ni, wa min dunihima jannatan, ini adalah kedudukannya lebih rendah daripada syurga yang berada di atas tadi. Wa ilaika tarfam min at-tafriqi baina as-sinfain. Jadi untuk anda ada beberapa perhatian untuk membezakan antara dua kategori manusia ni, dua kategori ahli syurga. Qala fi wasfil jannatayn al-ulyayain, ya. Okey, Allah sebutkan ketika menyifatkan dua syurga yang tertinggi, innahuma, bahawa dua sifat syurga yang tertinggi ini Allah sebut zawata afnan, iaitu kedua-duanya itu pelbagai. Allah sebutkan zawata afnan. Fi hina, tapi dalam masa yang sama Allah sebutkan untuk yang lain, fil ukhrayain, pada syurga, dua syurga yang di bawah itu Allah sebutkan mudahammatan, iaitu apa maksud mudahammatan? Menghijau, ya. Okey, tadi ada beza
pelbagai zawata afnan, maksudnya ada pelbagai warna, dengan satu lagi menghijau, mudhammatan. Apa bezanya tuan-puan? Tuan-puan boleh bezakan ya, pokok yang ada di Malaysia dan pokok yang ada di 4 musim ya, negara 4 musim. Contohnya di Turki ya. Okey, Turki, antara perbezaan yang ketara Turki dan Malaysia adalah 4 musim ya. Itu yang menampakkan lagi Turki itu lebih cantik daripada Malaysia ya. Tapi pokok di sana ada banyak warna. Berbanding di Malaysia mudhammatan, hijau. Ya, tapi di sana ada warna kuning, ada warna yang pelbagai ya, untuk menunjukkan lebih berwarna-warni ya. Jadi mana lebih indah sebenarnya tuan-puan? Zawata afnan ataupun mudhammatan. Dua-dua ni sudah tentu kita katakan indah. Tapi ada perbezaan antara zawata afnan yang pelbagai warna dengan mudhammatan ya. Okey, iaitu apakah maksud mudhammatan ni? Ai ma'ilatan lisawat min syiddatil khadra ya. Dia penuh dengan warna hijau. Itu mudhammatan. Okay, wal wasful awal a'la. Sifat yang pertama, zawata afnan itu lebih tinggi. Fa innal afnan tutlaqu ala durubi iddatin minan ni'am la yufiduha qawluhu mudhammatan. Al-afnan ni dia boleh bawa maksud yang pelbagai nikmat, yang mana tidak boleh digambarkan melalui perkataan mudhammatan. Ya, jadi ada beza zawata afnan dan mudhammatan. Okey, kita teruskan lagi. Waqala fil ulyayain. Untuk yang teratas, dua syurga yang teratas, Allah sebut apa? Fihima ainani tajriyan. Pada dua syurga yang teratas itu ada dua mata air tajriyan yang mengalir. Waqala fil ukhrayain. Dan Allah sebutkan untuk yang di bawah itu fihima ainani nadhakhatan ya. Pada dua syurga yang di bawah itu adanya ainan, dua mata air, nadhakhatan yang memancutkan airnya. Tuan-puan, wa ma'ul jari akthar min ma'in nadaj. Kalau kita tanya air yang terpancut, air yang terpancar, mana lebih banyak air yang terpancar ke dengan air yang mengalir? Ya, sudah tentu kita sebut air sungai itu lebih banyak daripada air telaga kan. Jadi kat sini fihi ma'inani tajriyan, untuk dua syurga yang teratas Allah gunakan tajriyan. Tapi untuk dua syurga yang di bawah Allah gunakan nadhakhatan. Ada perbezaan antara dua lafaz ini. Waqila fil jar'i ma'anin ukhra min sifatin ni'am. Pada lafaz jari tadi ya, iaitu mengalir ataupun bergerak, ada makna-makna yang lain yang membawa makna sifat-sifat nikmat ya, yang mana tidak boleh didapati melalui firman-Nya nadhakhatan. Jadi tajriyan nikmatnya lebih besar daripada nadhakhatan. Wa qala fil ulyayain. Dia sama macam kalau kita pergi tandah air pahit dengan satu lagi air yang pancut daripada tu kan, tandas tu. Kita lebih suka air pahit kan, itu ainani tajriyan. Kalau air yang pancut tu itu kita tak selesa sebab tak lawas lah, tak guna habis ya. Okey, dekat sini waqala fil ulyayain, untuk dua syurga yang teratas Allah sebut apa? Fihima, pada dua syurga itu min kulli fakihatin, bagi setiap buah-buah yang ada tu zaujan, ada pasangan dia. Maka tuan-puan akan dapat contoh, kalau mangga, ada mangga yang masam, ada mangga yang manis. Dua-dua tu best, ada kesedapan masing-masing. Tanya orang mana lagi sedap. Ada orang dia suka yang masam lagi, ada yang suka yang manis lagi ya. Waqala fil ukhrayain, tapi untuk dua yang bawah itu Allah sebut apa? Fihi ma fakihatun. Ada juga buah. Kemudian ada nakhlun, ada kurma, waruman, ada 5. Tapi Allah tak sebutkan zaujan ni. Maksudnya Allah sebut jenis buah yang lain. Kalau yang atas ada buah tapi ada pasangan bagi buah tu. Jadi sebenarnya buah yang berpasang-pasangan itu lebih indah daripada sekadar buah yang kita tak dimaklumkan bagaimana bentuk-bentuk buah tu. Fanzur, maka perhatikan, aina fakihatus taniyatain minal ulayain. Mana buah yang kedua daripada yang pertama? Iaitu Allah sebutkan faqad zakara anna fil ulyayain min kulli fakihatin zawjain. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan untuk dua syurga yang teratas itu daripada setiap buah ada pasangan. Ala sabil istighraq wal umum.
untuk bertujuan memaklumkan ia bersifat umum dan meliputi semua. Walam yad'alil wasfa kadzalika fil ukhrayain. Tapi Allah tak sebutkan sifat yang begini pada dua syurga yang di bawah juga. Wa qala fil ulayain, Allah sebutkan pada dua syurga yang teratas, muttaqiina fiha muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Kata Allah, mereka ini mereka ini bersandar ala furushin, di atas furush, atas tilam, batainuha, bahagian dalam tilam itu dibuat daripada istabraq, sutera yang tebal. Tuan-puan, dekat sini kalau tuan-puan perhatikan, Allah cerita lagi bahagian dalam tilam, ya. Tuan-puan, pernah tuan-puan buka tilam tengok bahagian bawah tu apa? Ini Allah cerita yang dalam. Yang dalam tu buat daripada istabraq. Bayangkan yang di luar macam mana. Yang dalam tu dibuat daripada sutera yang sangat berkualiti. Yang luar lagi lah. Wa qala fil ukhrayain. Tapi Allah sebut untuk dua syurga yang di bawah itu, Allah sebut apa? Muttaqiina ala rafrafin khudrin. Penduduk syurga itu mereka muttaqiin, mereka bersandar ataupun duduk menyendeng begini, ala rafrafin, di atas rafraf, cadar-cadar yang berwarna khudrin, warna hijau. Wa abqariyin, dan permaidani yang hisan, yang elok-elok. Tuan-puan, dekat sini dia tak cerita pun dibuat daripada apa, ataupun dia tak sebut bahagian dalam ni macam mana. Bahagian luar ni pun lagi dah tak sebut. Jadi bandingkan yang pertama tadi, batainuha min istabraq, itu sudah tentu menunjukkan ciri tilamnya tu lebih indah berbanding muttaqiina ala rafrafin khudrin, ya. Faqad dzakara batainal ula. Faqala, Allah sebut bahagian dalam dia tu untuk yang pertama ni, syurga yang atas, bahawa ianya daripada istabraq, sutera tebal. Walam yadhkur zawahira'a, dan Allah tak sebut bahagian luar yang macam mana. Kerana apa? Li'uluwiha, mestilah yang bahagian luar tu lagi indah, lagi cantik, lagi elok. Walil isyarah ila anna al-wasfa la yurqa ilaiha, dan memberi isyarat bahawa sifat yang ada bahagian luaran tilam itu terlalu tinggi untuk dicapai, ya. Qala fil kasyaf, dalam al-kasyaf disebut, wa idza kanatil batain min istabraq fama dhannuka bidhahair. Kalaulah bahagian dalam pun dibuat daripada sutera, macam mana pula bahagian luar? Itu lagi dahsyatlah, tuan-tuan. Okey, fi hina dzakara al-ukhra, dalam masa yang sama Allah sebutkan yang satu lagi itu, hiya rafrafin khudrin, daripada cadar hijau, dan abqariyin hisan, dan pemaidani yang elok. Wanzur aina hadha min zak, lalu perhatikan mana satukah yang ini, rafrafin khudrin ini, kalau nak dibandingkan dengan tadi tu yang bahagian dalamnya itu pun dibuat daripada istabraq. Ya, saya teruskan. Wa qala fil ulyayain, untuk berikutnya poin yang kelima, Allah sebut fihinna qasiratut tarf. Dalam syurga itu adanya qasirat. Qasirat ni yang memfokuskan, yang membataskan. At-tarf, kelipan dia. Maksudnya merujuk pada bidadari. Bidadari yang ada dalam syurga, dia yang beri perhatian kepada penghuni syurga. Jadi dia membataskan dia punya penglihatan ataupun kelipan dia. Fi hina qala fil ukhrayain, dalam masa yang sama Allah sebut untuk syurga yang dua lagi yang di bawah itu, hurun juga, bidadari juga, cuma bidadari yang dibataskan di dalam khemah, bidadari yang dikurung dalam khemah. Dua-dua ni baik, cuma bezanya kalau yang tadi qasirat, yang bawah ni maksurat, yang dikurung dengan dia yang gairah melihat ahli syurga. Beza ahli syurga yang gairah dengan bidadari, ini bidadari yang gairah melihat ahli syurga. Ini lagi hebat ni, qasiratut tarf. Fanzur hadakallah, perhatikan, hadakallah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada anda. Wasful qasirat, wasfa al-qasirat, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan al-qasirat, iaitu kata kerja pelaku.
kata nama pelaku, bisirah isim al-fa'il, iaitu apa? Iaitu bidadari itu yang membataskan dia punya penglihatan dia. Wa wasafa al-maqsurat bisirati ismil maf'ul. Tapi untuk dalam bahagian yang kedua, Allah sebut maqsurat dengan bentuk isim maf'ul, iaitu bidadari itu dibataskan di dalam khemah. Wa wazin bainal wasfain, bandingkan dan imbangkan antara dua sifat ini, yatabayyanul fadlu bainas sinfain. Jelaslah kelebihan antara dua kategori ini sudah tentu qasiratut tarf lebih tinggi kedudukannya berbanding maqsuratun fil qiyam. Ya. Wa qala fi wasfi qasiratit tarf. Allah sebut lagi untuk bidadari yang ada bahagian awal itu, Allah sebut ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seolah-olah bidadari-bidadari itu adalah seperti al-yaqut, permata delima, wal marjan, dan permata ataupun belian. Ya. Walam yaqul mithla dhalika fil maqsurat. Tapi Allah tak sebutkan sedemikian untuk al-maqsurat. Ya. Jadi untuk al-maqsurat Allah tak sebut lebih macam mana sifat mereka. Allah tak bandingkan dengan al-yaqutu wal marjan. Wa hadzal wasf mudda'atun ila tashwiqi li ihsanil amal. Sifat ini ka'annahunnal yaqut ini diselitkan untuk apa? Untuk memberi kerinduan atau galakan untuk melakukan amal yang terbaik. Maka Allah sebutkan hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Ada lagi ke balasan yang terbaik untuk amal yang paling baik, iaitu ihsan. Ya. Okay, saya teruskan. Wanzur ila daqiqatin ukhra ajibatin. Anda perhatikan juga kehalusan, ketelitian yang lain yang sangat mengagumkan pada sifat dua syurga ini. Dzakara as-salafus salih. Yang mana as-salafus salih ridwanullahi alaihim menyebutkan wa ya anna qawlahu ta'ala, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan, takarrara fi kulli jannah thamaniya marrat. Ia berulang sebanyak 8 kali bagi setiap syurga, sesuai dengan bi'adadi abwabil jannah, sesuai dengan bilangan pintu syurga yang ada 8 pintu. Wa takarrara fi jahannama ba'da qawlihi ta'ala, dan berulang lafaz fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban selepas firman Allah sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan ini sebanyak 7 kali, sesuai dengan bilangan pintu neraka. Fa inna abwabal jannati thamaniyatun, maka sesungguhnya pintu syurga itu ada 8, sebagaimana yang disebutkan oleh as-sadiq wal masduq Nabi SAW. Wa inna abwabal nar sab'ah, dan sesungguhnya pintu neraka itu ada 7. Kama akhbarallahu ta'ala fi kitabil aziz, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya yang al-aziz, laha sab'atu abwab, dalam neraka itu adanya 7 pintu, di kulli babin minhum juz'un maqsum, setiap pintu itu daripadanya ada bahagian yang telah dibahagikan. Ya. Fadhur hadakallah, perhatikan, mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kamu. Maqama hadzal kalam, konteks ataupun kedudukan kalam ini, wa rafa'atahu, ketinggiannya, wa izzatahu, dan keindahan, keperkasaan kalam Allah Azza wa Jalla. Wa nadhiru hadha at-tafriqi fil jaza' ma ja'a fi suratil waqi'ah fi at-tafriqi baina na'imi as-sabiqin al-muqarrabin wa hum a'lal khalqi wa na'imi ashabil yamin. Dan sesuai ataupun setaraf dengan perbezaan ini dalam menceritakan tentang balasan Allah adalah apa yang didepankan dalam surah Al-Waqi'ah dalam membezakan nikmat orang yang as-sabiqun al-muqarrabun, orang yang terdahulu, yang terawal, wa hum a'lal khalq, iaitu makhluk yang tertinggi kedudukannya, wa na'imi ashabil yamin, dan kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni al-yamin. Jadi tuan-puan, untuk setakat ni jelas tak perbezaan bahagian awal surah Ar-Rahman dengan bahagian kedua surah Ar-Rahman untuk dua syurga tu, waliman khafa maqama rabbih jannatan dan wa min dunihima jannatan. Jelas ya? Okey, saya rasa sebab kita dah pernah sentuh yang ni dalam buku Balaghatul Kalimah kot, ataupun kalau dalam buku ni mungkin
Saya tak ingat dah mana, cuma ada pernah sentuh lah dalam kelas kita ni. Okay, dalam keindahan bahasa Al-Quran jugalah. Kalau saya silap mungkin dalam kelas satu lagi lah, masa kelas Ar-Rahman dulu ya. Jadi yang pasti inilah perbezaannya, ada perbezaan yang sangat jelas. Okay, saya teruskan tuan-tuan. Qala ta'ala fis sabiqin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan as-sabiqun dalam surah Al-Waqi'ah, iaitu surah yang selepas surah Ar-Rahman. Sebab tu kalau dah terlajak menghafal surah Ar-Rahman, sangat baik sekiranya kalau hafal juga surah Al-Waqi'ah. Tapi ni nantilah boleh bincang balik datang. Okay, dalam surah Al-Waqi'ah Allah sebutkan was-sabiqun as-sabiqun. Ya? Iaitu orang yang betul-betul bahagian depan. Itulah as-sabiqun, yang depan. Siapa mereka ni? Ulaikal muqarrabun. Orang-orang itu adalah orang yang didekatkan fi jannatin na'im, dalam syurga Allah yang penuh dengan nikmat. Nama ada yang letakkan an-na'im itu nama syurga, ataupun syurga-syurga yang ada nikmat. Okey, itu tuan-puan Allah sebutkan pada bahagian awal surah Al-Waqi'ah. Pada bahagian berikutnya dalam surah Al-Waqi'ah ada kumpulan berikutnya. Kumpulan yang kedua Allah sebutkan iaitu kumpulan Ashabul Yamin, penghuni kanan. Penghuni kanan itu iaitu penghuni syurga, dan penghuni kanan ni pun orang yang bahagia ya. Allah sebut apa nikmat yang penghuni kanan ni dapat? Fi sidrin makhdud. Mereka bersenang lenang dalam apa? Dalam sidrin, pokok bidara, makhdud, yang tidak ada duri. Wa talhim mandud, dan pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. Wa talhim mandud wa dhillim mamdud, dan teduhan yang dipanjangkan ataupun yang dibentangkan. Wa ma'im maskuh, kata Allah, dan air yang sentiasa mengalir. Wa fakihatin katsirah, dan buah yang sangat banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak putus, wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang. Wa furushim marfu'ah, dan katil ataupun tempat tidur tilam yang marfu'ah, yang diangkat. Inna ansha'nahunna insya'a, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan isteri-isteri mereka, iaitu penghuni al-yamin ni, insya'a, dengan ciptaan yang sangat istimewa. Faja'alnahunna abkara, maka kami jadikan mereka ini abkara, bikr, maksudnya dara. Uruban atraba, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah yang tetap mencintai jodohnya, atraba, yang sebaya umurnya. Di ashabil yamin, ini untuk siapa? Untuk ashabil yamin, penghuni syurga al-yamin, penghuni kanan ya. Okay, fanzur kaifa farraqa bainan na'imain. Maka anda perhatikan bagaimana Al-Quran membezakan antara dua nikmat. Yang pertama adalah qara'an as-sabiqin, Allah sebutkan yang awal tu ala sururin maudunah, berada di atas katil yang disebut sebagai maudunah. Maudunah ni kalau saya punya terjemahan, yang bertatahkan permata. Kalau dia punya huraian wahiyal musyabbakatu bizahab, yang dimayangkan dengan emas ya, yang dibuat daripada emas, yang dikaitkan dengan emas, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Untuk as-sabiqin, mereka bersandar ataupun berbaring di atas surur ni, atas katil ni, mutaqabilin, dalam keadaan berhadapan ya. Wa lam yadhkur mithla dhalika fi ashabil yamin, tapi Allah tak sebut begitu untuk penghuni yamin, penghuni kanan. Bal qala, bahkan Allah sebut wa furushin. Tuan-tuan, beza dah tu suruh dengan furush. Ya, kalau bahasa sekarang firash ni maksud apa? Firash ni tilam. Kalau katil sarir. Ya. Jadi tuan-puan, mana lagi best? Tidur atas tilam saja ke tidur atas katil? Kan? Jadi tak cukup tilam, kita tambah lagi katil kan? Sebab ada beza lah tu duduk, tidur.
Jadi dekat sini untuk yang awal as-sabiqin Allah sebut surur. Kenapa untuk bahagian yang bawah itu ashabul yamin Allah sebut furush? Ni seolah-olah ada tingkatan di syurga nanti kan. Kemudian marfu'ah tadi maudunah yang dibuat ataupun setengah terjemahan bertatahkan permata ataupun yang dikaitkan dengan emas. Tapi sini furush marfu'ah, tilam yang diangkat. Beza tu tilam bawah tanah, tilam betul-betul atas tanah dengan tilam yang tinggi. Sebab tu orang letak katil, kadang-kadang tak mampu beli katil, dia letak atas katil kayu ataupun katil besi kan. Jadi itu furush marfu'ah. Dua-dua ni nikmat tuan-tuan. Kalau nak dibandingkan dengan masa ayat ini diturunkan, dua-dua ni nikmat. Wa anta taral farqa wadihan bainal halatain. Cuma anda boleh bezakan anda boleh dapati perbezaan yang sangat jelas antara dua keadaan tadi. Waqila dikatakan juga innal murada bil furush hahuna an-nisa. Yang dimaksudkan dengan furush di sini adalah an-nisa, iaitu wanita. Tapi yang jelasnya secara zahir, secara literal, furush itu lebih membawa maksud tilam. Wa dzakara anna as-sabiqin yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Untuk bahagian awal Allah sebut yatufu alaihim wildanun mukhalladun, tawaf ataupun mengelilingi mereka, iaitu wildanun, anak-anak muda, mukhalladun yang dikekalkan ataupun yang sentiasa muda, bi akwabin, dengan membawa akwab, iaitu piala-piala minuman, wa abariq, dan serta bekas ataupun gelas, wa ka'sim min ma'in, dan begitu juga dengan gelas yang dibuat daripada ma'in, maksudnya yang berisi air yang mengalir. Walam yadhkur nahwa dhalika fi ashabil yamin, tapi Allah tak sebut perkara yang sedemikian pada ashabil yamin, penghuni al-yamin. Tapi Allah sebut apa? Allah tak sebut bekas-bekas tu. Allah sebut wama immasku, iaitu daripada air yang sentiasa mengalir. Tadi ada beza kita yang tengok air mengalir kita ambil sendiri, dengan satu lagi orang yang bawa air kat kita tuan-tuan. Wal farqu zahir, perbezaan itu pun jelas. Wa dzakara na'im as-sabiqin faqala, Allah bezakan juga, Allah sebutkan nikmat untuk yang as-sabiqin dalam surah Al-Waqi'ah ni, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Mereka dapat juga fakihah, buah, mimma yatakhayyarun, yang daripada mereka yang boleh pilih buah tu. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka sendiri impikan ataupun inginkan. Fi hina qala fi ashabil yamin, dalam masa yang sama Allah sebut berkenaan dengan penghuni al-yamin, fi sidrin makhdud, dalam ataupun di antara pohon-pohon bidara yang makhdud, yang tidak ada duri, wa talhim mamdud, buah pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya, sehingga Allah sebut wa fakihatin katsirah, buahnya banyak, la maqtu'atin, buah tu tidak terputus, wala mamnu'ah, tidak yang terlarang. Ada beza kan tuan-tuan, fakihatin mimma yatakhayyarun dengan satu lagi fakihatin katsirah, buah yang kita sendiri yang suka, satu lagi buah yang banyak. Itu saja, dan buah itu boleh pilih, tidak ada tidak terhad, tidak terputus, dan tidak pula terlarang. Ni tuan-tuan tanya fa'ina sidrul makhdud, mana pokok bidara yang tidak ada duri, pokok pisang yang tersusun rapi buahnya, min qawlihi wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Itu bahkan fakihatin mimma yatakhayyarun lebih baik daripada apa yang disebutkan dekat bawah ni. Okey, saya teruskan. Wa dzakara azwaj as-sabiqin min al-huril 'ain. Allah sebutkan pasangan as-sabiqin di syurga nanti adalah dalam kalangan al-huril 'ain, iaitu bidadari. Dan Allah sebutkan macam mana bidadari yang menjadi pasangan as-sabiqin nanti, ka amsalil lu'lu'il maknun. Mereka itu adalah seperti al-lu'lu', mutiara al-maknun yang tersimpan sebaiknya.
Walam yusarrih bimithli dzalika li ashabil yamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan bentuk yang sama ini untuk ashabul yamin. Bahkan Allah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami ciptakan bidadari itu dengan ciptaan yang istimewa. Faja'alnahunna abkara, maka kami jadikan mereka ini sentiasa dara, uruban atraba, yang sentiasa mencintai jodohnya dan yang sebaya umurnya, di ashabil yamin, untuk penghuni al-yamin. Wa hadha nadhiru wasfihinna fi ayatir rahman. Dan ini ka'amsalil lu'lu'il maknun, ini adalah setaraf dengan sifat mereka yang disebutkan dalam ayat dalam surah Ar-Rahman. Allah sebut ka'annahunnal yaqut wal marjan, ya, seolah-olah mereka ini adalah seperti al-yaqut, iaitu permata delima, wal marjan, dan belian, ya. Wa yuqalu ha huna ma qila thamma. Dan disebutkan di sini apa yang disebutkan juga di sana, yakni yang disebutkan dalam surah dalam As-Sabiqin untuk surah Al-Waqi'ah, ada disebutkan juga sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman, ya. Wa naktafi bihadzal qadri. Untuk al-qadri, tuan-puan boleh letak dal ni dua baris, sama ada sukun ataupun baris atas. Bihadzal qadari ataupun qadri. Kita berhenti kat sini, kata beliau, ya, li bayan tasyabuh wal ikhtilaf, untuk menjelaskan tentang at-tasyabuh, benda lafaz yang hampir sama tetapi ada sedikit perbezaan. Wa in kana yahtamilul mazid minal kalami wal amthilah. Sedangkan boleh saja nak tambah lagi contoh-contoh lain. Laqad tabayyana mimma marra, telah jelas daripada sebelum ini, annal Quran yaqtarul alfaza ikhtiyaran daqiqan, bahawa Al-Quran memilih lafaz dengan pemilihan yang sangat teliti. Wa yada'uha wada'an fanniyan ajiban, dan Al-Quran meletakkan lafaz mengikut peletakan ataupun susunan yang sangat berseni dan sangat menakjubkan. Wa anna tashabuh wal ikhtilaf fi qismin min at-ta'birat, dan tashabuh wal ikhtilaf, tajuk ni, ya, adalah pada bahagian, salah satu bahagian daripada ungkapan-ungkapan Al-Quran yang innama yaqtadhihi al-ma'na wal maqam, yang berkaitan dengan makna dan konteks ataupun kedudukan ayat, ya. Wa annahu lam yatruk wajhan min wujuhil iqtida' illa ra'ah, dan Al-Quran tidak membiarkan salah satu sudut pun daripada iqtida'. Ini salah satu perbincangan balaghah lah, ya tuan-tuan. Maksudnya struktur kalimah atau struktur ayat itu, melainkan Al-Quran pasti memeliharanya. Laisa fi siyaqil ayat wahdaha, Al-Quran bukan sekadar meraihkan konteks ayat semata, wala fi jawis surati wahdaha, bukan juga semata-mata persembahan surah ataupun jauh dekat sini cuaca surah, iaitu persembahan surah lah. Bal fi umumil Quran, bahkan Al-Quran meraihkannya pada Al-Quran secara umum. Firman Allah Subhanahu wa taala, falyatu bihaditsin mithlih, maka hendaklah mereka datangkan ataupun hadirkan bihaditsin mithlih, perkataan yang serupa dengan Al-Quran, in kanu sadiqin, kalau benar mereka ini, kalau adalah mereka orang-orang yang benar, ya. Itu Al-Quran Al-Karim sedang mencabar ketuanan bahasa Arab orang Arab Quraisy, ya, baik dari sudut nahwu, baik dari sudut pembentangan ayat, pemilihan lafaz, bahkan dari sudut balaghah ni yang betul-betul ini, ya. Wallahu a'lam. Selesai tajuk kita at-tasyabuh wal ikhtilaf. Ada soalan tak sebelum saya teruskan lagi contoh tajuk berikutnya? Berat tak perbincangan kita petang ni? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, fawasilul ai, kita dah masuk sebenarnya. Hari tu saya ingat saya sebelum raya ke sebelum puasa, saya lupa dah. Tapi sebelum raya tu dah habis dah fawasilul ai. Jadi kita dah selesai yang ni, kita lompat lagi lah tajuk. Fawasilul ai tu hari tu saya dah bentang habis gitu. Jadi kita teruskan dengan tajuk berikutnya. Tajuk ni, ya, Simatut ta'biriyatu lisiyaq. Masya Allah, kita dah sampai muka surat 281, ya.
Sikit lagi tuan-puan. Okey, as-simatu ta'biriyah di siyaq. As-simah tanda, at-ta'biriyah ungkapan, li siyaq konteks, mengikut konteks. Artinya ungkapan ataupun bentuk gaya bahasa, gaya ungkapan yang mengikut konteks. Okey, saya teruskan. Qad takunu li siyaqi alladhi taridu fihi al-ayatu simatun ta'biriyatun khassah. Boleh jadi untuk sesebuah konteks yang terdapat padanya ayat ada ungkapan yang tertentu, yang khusus. Ya, ada tanda ungkapan yang khusus. Ya, contohnya maka berulang pada surah berkenaan ataupun ayat berkenaan lafaz-lafaz tertentu sesuai dengan tanda yang dibentangkan dalam surah tersebut. Ya. Okey, jadi ini as-simatu ta'biriyah, lafaz yang dipilih berdasarkan siyak ataupun konteks. Ya. Okey, kita teruskan. Wa qad yakunu li surati kulliha jawun khassah wa simatun khassah. Boleh jadi untuk surah tu secara keseluruhan dia ada persembahan yang khusus, cuaca ataupun suasana yang khusus, dan ada tandanya yang khusus. Lalu diletakkan lafaznya mengikut tanda tersebut, mengikut simah tersebut. Dan ini adalah sangat jelas dan sangat banyak dalam Al-Quran. Yang mana banyak apa yang kita lihat, ada dua ungkapan yang hampir sama, kecuali pada satu lafaz dia tak sama. Ya? Dan apabila kita telitikan pengamatan kita, kita dapati bahawa setiap lafaz yang dipilih itu adalah mengikut tanda ungkapan untuk konteks ini ataupun konteks yang itu. Famin dzalika qauluhu ta'ala. Lalu kita masuk contoh. Okay, contoh firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu. Maka menimpa mereka sayyi'atu keburukan-keburukan ma 'amilu apa yang mereka kerjakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah, wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu, dan jelaslah kepada mereka keburukan-keburukan apa yang mereka kerjakan. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dalam surah Az-Zumar Allah sebut kasabu, dan jelaslah kepada mereka keburukan apa yang mereka perolehi. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu, maka menimpa kepada mereka keburukan apa yang mereka perolehi, yakni apa yang mereka kerjakan. Sebenarnya amila dengan kasabah hampir sama maksudnya. Kasabah ni maksudnya kerjakan juga, ya? Ataupun perolehi, dia cuba dapatkan. Amal pun sama, kita kerja untuk dapatkan pendapatan kita. Maka amilu dengan kasabu hampir sama. Cuma kenapa dalam surah Az-Zumar Allah gunakan kasabu, tetapi dalam surah Al-Jathiyah dan surah An-Nahl Allah gunakan amilu. Yang kedua, fa'asabahum untuk An-Nahl. Dalam Al-Jathiyah digunakan wabadalahum, Az-Zumar. Kemudian Az-Zumar satu lagi, fa'asabahum. Okay, kita nak bincang ya. Fakhtara lafzal amal. Al-Quran dia pilih lafaz amal. Jadi amilu pada surah An-Nahl dan Al-Jathiyah. Wa lafzal kasab. Al-Quran pilih lafaz kasab ni, kasabu ni, fi Zumar, dalam surah Az-Zumar. Qila, disebutkan, وسبب اختيار لفظ العمل في النحل والجاثية, sebab pemilihan lafaz amal pada surah An-Nahl dan surah Al-Jathiyah ialah wuqu'ul ayatain baina al-fadhil amal. Terletaknya dua ayat tersebut, iaitu fa'asabahum sayyi'atu ma amilu ataupun wabadalahum sayyi'atu ma amilu, antara lafaz-lafaz amal. Ya, jadi sekeliling dia tu ada banyak lafaz amal. Wasabab ikhtiyar di lafzil kasab, sebab pemilihan lafaz kasabu tadi tu dalam surah Az-Zumar, huwa wuqu'ul ayatain fi baina al-fadhil kasab, kerana terletaknya dua ayat ni, yakni ayat 48 dan ayat 51 ni, fa asabahum sayyi'atu ma kasabu, di antara lafaz-lafaz kasab, antara sekelilingnya ada lafaz kasab. Contoh, tuan-tuan perhatikan. Dalam surah An-Nahl ada firman Allah, Allah sebutkan ma kunna na'malu min su', ada kalimah na'mal.
ya, tidaklah kami dahulu mengerjakan daripada kejahatan ataupun keburukan. Bala, bahkan tidak. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi lafaz amila ni berulang dalam surah An-Nahl ni. Sekeliling ni ada banyak lafaz amal. Wa qauluhu, contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama juga, dalam surah An-Nahl, wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat. Dan dimatikan setiap jiwa ma'amilat, apa yang jiwa tersebut kerjakan. Okay. Anda perhatikan juga dalam surah Al-Jathiyah, firman Allah, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kamu dibalas mengikut apa yang kamu dahulu kerjakan. Wa qawluhu, firman Allah yang lain dalam surah Al-Jathiyah, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menyalin. Nastansikhu, kami menyalin ataupun menuliskan ma kuntum ta'malun, apa yang kamu dahulu kerjakan. Wa qawlu fa ammal ladina amanu wa amilus salihat. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi di sini tuan-puan perhatikan, banyaknya kalimah amal di sekeliling ayat tadi tu, menyebabkan ayat tadi lebih memilih kalimah sayyi'atu ma amilu berbanding kasabu. Fi hina waqa'a lafzul kasab fi zumar baina alfazil kasab. Antara manakala terdapat ataupun terletaknya lafaz al-kasab tadi, kasabu, dalam surah Az-Zumar di antara lafaz-lafaz kasab yang lain. Wa dzalika nahwu qawlihi ta'ala, contohnya yang ada sekelilingnya, zuqu ma kuntum taksibun, rasakanlah apa yang kamu dahulu usahakan. Wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa qawlihi, ya, wa dzalika nahwu qawlihi wa qawlihi, kat sini sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu, akan menimpa mereka keburukan apa yang mereka usahakan. Fa khussat kullu suratin bimaqtadahu siyaquha. Setiap surah ini dikhususkan mengikut apa yang diperlukan oleh konteks surah berkenaan. Oleh kerana dalam surah Al-Jasiyah berulangnya lafaz amal sekelilingnya, maka amal dipilih. Oleh kerana dalam surah Az-Zumar berulangnya lafaz kasab, maka kasab dipilih untuk ayat berkenaan. Ya? Hadza min nahiyah, ini satu sudut. Wa min nahiyatin ukhra, antara sudut yang lain, anna surat Az-Zumar, bahawa surah Az-Zumar hiya aktsaru suratin taraddada fiha lafzul kasab, merupakan surah yang paling banyak berulang lafaz kasab untuk surah Az-Zumar min baini hadhihi suwari thalath. Kalau nak dibandingkan dengan tiga surah ni, tiga surah ni, faqad taraddadat fiha hadhihi al-lafzah 5 marrat. Berulangnya lafaz ini, kasab, untuk surah ini, ya, sebanyak 5 kali. Fi hina lam tarid hadhihi al-lafzah fi surah An-Nahl al-batta, manakala dalam surah An-Nahl tidak ada langsung lafaz al-kasab ni. Wa amma fi surah Al-Jasiyah, adapun dalam surah Al-Jasiyah lafaz kasab itu berulang, terdapat pada 3 kali sahaja. Fawada'a kulla lafzatin fil mawtin alladhi yaqtadhiha. Lalu Al-Quran meletakkan setiap lafaz itu pada tempat yang memerlukannya. Okey, jelas ya, kalimah kasabu dan amilu. Okey, boleh saya teruskan? Wa min dzalika qauluhu ta'ala, antara contoh lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ataha nudiya ya Musa. Maka apabila Nabi Musa sampai ataupun mendatanginya, dipanggil wahai Musa. Okay, dalam surah yang lain Allah sebutkan dalam surah An-Naml, falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'aha, maka apabila Nabi Musa datang kepadanya, iaitu tempat tersebut, nudiya an burika man fin nar,
dipanggillah, ya, burika man finnar, diberkatilah orang yang ada di sekeliling api itu, wa man haulaha, dan yang berada di sekelilingnya. Ini ketika Nabi Musa mendapat wahyu di lembah Tua. Ini ketika Nabi Musa diangkat menjadi rasul, ya. Setelah Nabi Musa selesai urusannya di Madian, kemudian dalam perjalanan pulang itu Nabi Musa singgah di Wadi Tua, kan, Bil Muqaddasi Tua, ya. Wadil Muqaddasi Tua. Okey, di sini Allah sebutkan faqala fi Taha, Allah sebut dalam surah Taha, ataha, ada lafaz ataha dalam surah Taha. Wa fi Naml, dalam surah An-Naml Allah gunakan ja'aha. Kita boleh bincang pada perspektif balaghah, tapi selain bincang pada perspektif yang kita sebutkan ada apa beza ataha dengan ja'aha, antara lainnya kenapa dipilih ja'aha dalam ayat An-Naml berbanding ataha, wa sababu dzalika, sebabnya adalah annahu kathura lafzul ityan, kerana banyaknya lafaz ityan datang dengan lafaz ata tadi tu dalam surah Taha. Contohnya fa'atayahu ayat yang ke-47. Contoh falanatiyannaka ayat yang ke-58. Summa ata ayat yang ke-60. Summa tu ayat yang ke-64. Haitsu ata ayat yang ke-69, ya. Jadi ini lafaz ata berulang banyak menyebabkan ayat ke-11 juga digunakan lafaz ataha berbanding ja'aha. Lafaz ja'a dalam surah An-Naml lebih banyak. Contohnya Allah sebutkan falamma ja'atuhum, ada kalimah ja'a, wajituka falamma ja'a Sulaiman. Jadi lafaz ja'a berulang banyak dalam surah ini menyebabkan ja'a dipilih berbanding ataha. Wali'idahi dzalika nadhkuru anna alfadhal ityan, untuk menjelaskannya lagi kami sebutkan bahawa lafaz-lafaz al-ityan dalam surah Taha itu lebih banyak daripada lafaz ityan yang ada dalam surah An-Naml. Begitu juga lafaz al-maji, lafaz ja'a dalam surah An-Naml lebih banyak daripada lafaz al-ja'a yang ada dalam surah Taha. Faqad waradat alfazul ityan fi Taha. Lafaz ata dalam surah Taha ada sebanyak 15 kali, ya. Wa fi Namli, dalam surah An-Naml ada 13 kali. Saya punya ni, mouse saya bergerak ni, nampak kan tuan-tuan, ya? Mouse ni bergerak, ya. Okey, baik. Wa waradat, nampak, okey, wa waradat alfazul maji fi Taha 4 marrat. Lafaz ja'a dalam surah Taha terdapat pada 4 kali. Wa fi Namli 8 marrat. Dalam surah An-Naml ada 8 kali. Fakhtira lafzul maji fi Namli wal ityan fi Taha. Lalu dipilih lafaz ja'a dalam surah An-Naml dan dipilih lafaz ata dalam surah Taha. Wa wudi'a kullu lafzin fil mawdi'i alladhi yaqtadhi. Setiap lafaz itu diletakkan pada tempat yang memerlukannya. Okey, jelas ya sampai sini? Okey, kita teruskan lagi. Wa min dzalika qawluhu, ni macam baik time story tuan-tuan, baca buku kan, kemudian tengah-tengah hari ni, masya-Allah. Okey, kita teruskan. Dalam surah Al-Baqarah, innallaha ghafurur rahim. Allah sebut sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Dalam masa yang sama Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Soalannya, kenapa dalam surah Al-Baqarah Allah gunakan lafaz Allah, dalam surah Al-An'am Allah guna rabbaka? Dua-dua ni bawa maksud yang sama, ya. Fakhtara fi surah Al-Baqarah, Allah pilih untuk dalam surah Al-Baqarah lafaz Allah. Wa fil An'am lafaz Ar-Rabb. Dalam surah Al-An'am Allah pilih Rabb, lafaz Rabb. Ya. Wa min asbab hadha al-ikhtiyar, dan antara sebab-sebab pemilihan ini, wallahu a'lam, Allah Taala yang Maha mengetahui, anna lafza Allah taraddada fil Baqarah akthar mimma fil An'am, kerana lafaz Allah itu berulang dalam surah Al-Baqarah lebih banyak daripada lafaz Allah dalam surah Al-An'am. Manakala lafaz Rabb berulang dalam surah Al-An'am lebih banyak daripada surah Al-Baqarah. Terdapat lafaz Allah dalam surah Al-Baqarah sebanyak 282 kali, ya, mi'atain wa thnataini wa thamani. Wa fil An'ami, dalam surah Al-An'am lafaz Allah itu berulang sebanyak 87 kali. Wa waradat kalimah Rabb fil Baqarah, adapun lafaz Rabb dalam surah Al-Baqarah terdapat sebanyak
47 kali, sab'an wa arba'ina marrah, fil an'ami 53 marrah. Dalam surah Al-An'am ada 53 kali lafaz Rabb. Fanasaba an yada'a kalimatallah fil Baqarah wa kalimatar Rabb fil An'am. Sesuailah Al-Quran meletakkan kalimah Allah dalam surah Al-Baqarah dan kalimah Rabb dalam surah Al-An'am. Wa alawatan ala hadha, di samping itu ataupun tambahan lain, yaqtadi as-siyaqu wada'a kulli lafzatin fil makan alladhi wudi'at fihi. Al-Quran dia letakkan setiap lafaz itu pada tempat yang diletakkan padanya itu. Fa inna ayat al-Baqarah fi siyaqil ibadah. Ini kerana ayat dalam surah Al-Baqarah itu pada konteks ibadah. Lalu lafaz Allah itu lebih utama untuk diletakkan pada konteks ibadah itu. Kerana apa? Kerana Allah itu lafaz yang merujuk kepada makna uluhiyah. Uluhiyah itu maksudnya daripada bawah ke atas. Daripada kita ni sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Uluhiyah itulah ibadah. Qala Ta'ala, Allah berfirman, washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu sembah kepadanya. Ya. Okay, jadi lafaz Allah itu adalah lafaz yang merujuk pada uluhiyah. Wa yadullu ala dhalika annahu lamma qala fi suratin Nahl. Bukti yang lain membuktikannya bahawa apabila Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah An-Nahl, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan syukurilah nikmat Allah sekiranya kamu kepadanya kamu menyembah. Qala ba'daha fa innallaha ghafurur rahim. Allah sebutkan selepas ayat tadi, ayat 114, ayat 115 Allah sebut, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah gunakan lafaz Allah, ya. Wa amma siyaqu ayatil an'am fahiyal at'imah. Adapun konteks ayat dalam surah Al-An'am itu adalah berkaitan dengan makanan. Lalu oleh kerana ayat itu berkenaan dengan makanan, lafaz Rabb itu lebih sesuai, lebih dekat untuk konteks ini. Kerana Rabb ini membawa maksud tarbiyah, mendidik, dan tansyiah, membesarkan ataupun memberi perkembangan, ya. Itu Rabb. Tadi Tuhan yang menguruskan, inilah yang menjaga makan minum kita, ya. Jadi lafaz Rabb itu lebih sesuai dengan konteks surah Al-An'am. Okey, boleh saya teruskan lagi? Wa min dzalika qauluhu ta'ala, antara lain firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Maha memiliki limpah kurniaan ke atas manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Dalam surah Yunus Allah sebutkan innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Maha memiliki limpah kurniaan ke atas manusia, walakinna aktsarahum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Fa azharan nas fi ayatil mu'min. Dalam surah Al-Mu'min Allah izharkan lafaz an-nas. Allah sebut walakinna aktsaran nas. Ya. Wa admarahum fi ayati Yunus. Tapi Allah sembunyikan lafaz an-nas ini dengan Allah hadirkan kata ganti nama dalam surah Yunus. Ini Allah gunakan aktsarahum. Jadi kenapa, ya, dalam surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min Allah gunakan walakinna aktsaran nas, dalam surah Yunus Allah gunakan kalimah walakinna aktsarahum. Wa dzalika anna siyaq alladhi waradat fihi ayatul mu'min takarrara fihi lafzun nas. Hal demikian bahawa konteks yang terdapat padanya ayat dalam surah Al-Mu'min tadi itu berulang padanya lafaz an-nas dalam surah Ghafir ni. Bi khilafis siyaq fi surati Yunus. Berbeza dengan konteks yang ada dalam surah Yunus. Izbuniya 'ala al-idmar. Konteksnya adalah lebih terbina mengikut berdasarkan al-idmar, berdasarkan kata ganti nama, ya. Baik. Ja'a fi Durrati Tanzil. Dalam kitab Durrati Tanzil fi hatainil ayatain, berkenaan dengan dua ayat ini. Lisaili an yas'ala fayaqul. Boleh jadi ada orang dia akan tanya lalu dia berkata, kaifa adhharan nas fi mawdi'il idmar fi suratil mu'min.
faqad admara fi mawdi'il al-izhar fi surati Yunus. Macam mana Allah zahirkan lafaz An-Nas pada tempat yang dhamir dalam surah Ghafir, dan Allah zahirkan, Allah letakkan lafaz dhamir pada tempat yang ada lafaz An-Nas dalam surah Yunus, ya. Jadi dalam surah Ghafir Allah guna aktsaran nas, dalam surah Yunus Allah guna walakinna aktsarahum. Hal kana jaizan wuqu'u hadha mawqi'in dzaka, wuqu'u hadha mawqi'a dzaka. Boleh ke berlaku ataupun terletaknya lafaz ini pada tempat yang itu? Lalu disebutkan fa amma qawluhu fi suratil mu'min, dalam surah Ghafir tadi tu, surah Al-Mu'min, Allah sebutkan walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Fa innahu mahmulun 'alal ayati allati qablahu, kerana ia terbawa mengikut ayat-ayat yang ada sebelumnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ard, sungguh penciptaan langit dan bumi itu akbar, lebih besar penciptaannya berbanding penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Wa qala ba'dahu, Allah sebutkan selepas ayat tu, maksud inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan tiba, akan datang, la raiba fiha, tiada keraguan padanya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak beriman, ya. Kemudian Allah sebutkan lagi, innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Maha memiliki limpah kurniaan kepada manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Jadi sesuailah untuk dalam surah Ghafir, An-Nas itu dibentangkan lafaz ni berbanding dhamir. Fa adhara dzikran nas, lalu Allah menzahirkan lafaz An-Nas itu kama adhara fil ayataini qablaha lil musyakalah wal mula'amah, sebagaimana Allah jelaskan lafaz An-Nas pada dua ayat sebelumnya. Untuk apa? Untuk al-musyakalah, supaya ia bergaul ataupun dimasuk, wal mula'amah, dan serasi. Walaysa kadzalika al-amru fi surati Yunus alaihi salam, tapi hal demikian tidak sebegitu dalam surah Yunus. Li'anna al-kalama hunaka buniya 'ala al-idmar fil ayatil mutaqaddimah, kerana bicara di sana, iaitu dalam surah Yunus itu terbina atas dasar kata ganti nama berbanding lafaz yang zahir pada ayat-ayat yang telah disebutkan, ya. Ala tara annahu qala ta'ala, tidakkah anda melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukhbiran amman yadkhulu minadh dhalimina minan nar, an-nar, dalam menceritakan, mengkhabarkan tentang orang yang memasuki neraka dalam kalangan orang-orang yang zalim. Allah sebut summa qila lil ladzina zalamu, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, zuqu, rasakanlah azabal khuldi, azab yang kekal, hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, tidak adakah engkau dibalas melainkan berdasarkan apa yang kamu dahulu usahakan. Fanqadha hadzal kalam wastu'nifa khabarun 'an qaumil ladzina bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Lalu kalam ini telah pun dibentangkan dan diceritakan tentang kaum yang mana diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Waqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yastanbi'unaka ahaqqunhu, mereka bertanya kepada engkau tentang berita, adakah ahaqqunhu, adakah benar dia ni? Qul katakanlah ya, ya. Ini maksudnya na'am. Dia kata orang pergi tanah Arab, terutama Syam, mereka masih lagi guna wallah, wallah, maksudnya demi Allah, ya betul, ya. Wa rabbi, ya demi Tuhanku, innahu lahaq, betul tu, wa ma antum bimu'jizin, dan kamu ni tak boleh melawan. Fa admara dzikrahu fi qawlihi wa yastanbi'unaka ahaqqunhu. Perhatikan, Allah sebutkan dengan lafaz dhamir, wa yastanbi'unaka, mereka, satu ka engkau. Yang penting dekat sini ahaqqunhu, betulkah ia? Cerita tentang berita yang disampaikan oleh Nabi SAW pun disebut hu,
huwa. Dia tak sebut haqqun al-Quran, haqqun al-Quranu. Okay, kemudian thumma qala ba'dahu, kita habiskan sikit yang ni. Sampai sini je sikit je. Thumma qala ba'dahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selepas ni, ala an inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya ataupun ketahuilah bahawa untuk Allah Subhanahu wa taala itu apa yang ada di langit dan di bumi. Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Ketahuilah inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka, nampak perhatian di sini disebut mereka, banyak disebut, diulang lagi kata ganti nama, tidaklah digunakan walakinna aktsaran nas, sedangkan dalam ayat ni mana ada lafaz manusia. Inna lillah, lafaz Allah, inna wa'dallahi haqqun, mana ada lafaz manusia pun dalam ayat ke-55. Tapi Allah tak guna lafaz an-nas walaupun dah tak ada lafaz an-nas, ya. Okey, kita teruskan. Fa'admara ma adafa ilaihi akthar. Allah gunakan dhamir hum kat sini pada kalimah akthar. Summa intaha ila qawlihi ta'ala, sehinggalah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum. Ini kalau yang tadi pun tak ada lafaz an-nas, Allah guna aktsarahum. Ini bahagian ini lebih lagi lah guna aktsarahum berbanding aktsaran nas. Sebab sudah ada kalimah an-nas dalam ayat ni, ya. Faqtadha ma buniya alaihi al-kalam. Maka begitulah kejadian ataupun ketentuan untuk surah ini ataupun ayat dalam surah ini sesuai apa yang terbina padanya kalam fi hadhil ayat, pada ayat ini, ayakuna ma ba'da aktsar min lafzil ilmar kama kana ma taqaddamahu. Jadi lafaznya selepas aktsar bukan annas tapi aktsarahum, sesuai digunakan kata dhamir sesuai dengan apa yang telah dibentangkan surah ini. Okey, itu sampai sini kita punya perbincangan, ya. Sampai surat yang ke-283. Ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Silakan. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi tuan-tuan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.